Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Mizan I'tidal berkata, "Fala tazalu taqul Allah, Allah." Hendaklah kamu tadi sentiasa menyebut lafaz Allah, Allah ma'a huduril qalb wa idrakihi, bersama hati yang hadir. Ila an tantahiya ila halatin law tarakta tahrikal lisan la ra'aita ka'anna al-kalimata jariyatun 'ala lisanik li kasrati i'tiyadihi. Maksud Imam Ghazali kata, selalu kamu menyebut lafaz Allah, Allah, Allah tadi, sehingga kamu berhenti menyebut di lidah, kamu akan melihat kalimat tadi berjalan sendiri di atas lidah kamu, kerana terlampau kerap kamu mengulang lafaz Allah tersebut. Dan dalam kitab yang lain, kitab Kimia Sa'adah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu beritahu, bilakah manusia tidak akan dibukakan dengan alam malakut? Maka Imam Ghazali berkata, apabila seseorang duduk di tempatnya sunyi dan jadi membuka mata batinnya dan pendengarannya, maka pada ketika itu tidak ada dia berkata Allah, Allah, Allah biqalbihi duna lisanihi. Tadi Imam Ghazali kata menyebut lafaz Allah di lidah. Sekarang Imam Ghazali kata sebutlah lafaz Allah, Allah biqalbihi di dalam hatinya, duna lisanihi tidak dengan lidahnya, sehingga Allah Ta'ala membukakan hijab daripadanya. Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ajaibul Quran menyatakan bahawa ikhtalafal muhaqqiquna fi zalika, maksud ulama yang berpegang kepada kebenaran telah berselisih pendapat. Faqala al-aktsar, maka ramai daripada mereka berkata, yakunu libtida' bila ilaha illallah wal intihak bi Allah, Allah. Maksudnya permulaan seseorang dalam berjalan kepada Allah ialah dengan lafaz la ilaha illallah dan ditutup dengan zikir Allah, Allah, Allah. Syekh Sadruddin Al-Qunawi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya manusia tadi dituntut berzikir dengan lafaz Allah, 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 Allah. Dan dia kata sesungguhnya tidak akan mengetahui makna lafaz Allah, Allah tersebut melainkan manusia yang paling sempurna ilmunya di zaman tadi. Dan Imam Syekh Abdul Abbas Mursi radhiyallahu anhu berkata, liyakun zikruka Allah, Allah. Hendaklah zikir kamu dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Fa inna hadzal isma sultanul asma. Sesungguhnya nama Allah tadi ialah sultan kepada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tadi mempunyai hasilnya, iaitu ilmu dan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abdul Abbas berkata, tidaklah nur tadi dituntut kerana diri nur tadi, bahkan yang dituntut ialah kasyaf yang terbuka disebabkan oleh nur tadi. Fa yanbaghil iksaru min zikrihi, dan hendaklah seseorang tadi memperbanyakkan berzikir dengan lafaz Allah, 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 dan memilihnya atas semua zikir-zikir yang lain, kerana lafaz Allah tadi merangkumi semua makna la ilaha illallah dari sudut akidah dan ilmu adab dan segala hakikat. Ibn Rajab Hanbali radhiyallahu anhu berkata, hendaklah seseorang tadi kekal dan berzikir lafaz Allah, 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 sehingga lafaz Allah, Allah tadi dapat dilihat di dalam tidurnya. Macam kalau dia tidur sekalipun, dia kekal berzikir dengan lafaz Allah, Allah. Jadi dia kata begitulah ilham yang diberikan kepada ahli syurga apabila mereka tadi bertasbih. Dan Imam Sya'rani radhiyallahu anhu semasa dia menceritakan tentang gurunya, iaitu Syekh Zakaria Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila aku duduk di hadapan guruku, apabila aku sedang membetulkan kitab atau sedang menulis kitab, aku akan mendengar guru iaitu Syekh Zakaria Ansari tadi membaca dengan suara yang perlahan, Allah, 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 tak berhenti-henti sampailah aku tadi meninggalkan guru. Imam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu dia berkata, apabila seseorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dapat mengeluarkan dirinya daripada syahwat, yang dapat menguatkan iradatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fal ansabu bihalihi al-i'rad amma yazkuruhu al-aghyar. Dan pada ketika itu yang layak dengan dirinya ialah tidak menyebut segala makhluk dan seumpamanya. Dan dia kata menggunakan lafaz al-jalalah faqat. Dia tadi mula berzikir dan menggunakan lafaz Allah, 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 Allah sahaja. Itu nas daripada imam yang agung, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami, menyatakan tentang zikir Allah tadi. Dan Imam Ramli radhiyallahu anhu menyatakan bahawa ajma'al arifuna ala anna afdalal ibadat adul anfasi ma'allah. Maksudnya telah bersepakat al-arif billah bahawa sesungguhnya ibadat yang paling agung ialah kita tadi membilang nafas kita dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Maksudnya keluar dan masuk nafas tadi dengan lafaz jalalah, iaitu lafaz Allah, 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 ataupun lafaz la ilaha illallah.
Dan Imam Al-Muhaddis Al-Munawi radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang tadi musafir kepada Allah, berhijrah kepada Allah, tiada yang lebih bermanfaat bagi dirinya melainkan daripada zikir nama Allah yang agung, iaitu lafaz Allah, Allah, Allah. Jadi Imam Munawi berkata, telah datang berbagai fadilat daripada lafaz Allah, Allah kan, dan pembukaan hijab, perkara-perkara yang tidak boleh difahami melainkan orang yang dikurniakan dengan zauq. Imam Haqqi radhiyallahu anhu berkata, kan, maksud dalam tingkatan nafsu ammarah, maka zikirnya lafaz la ilaha illallah. Apabila nafsu dah menjadi lebih baik, kan, sudah sampai ke tingkat nafsu lawamah, maka zikirnya ialah lafaz Allah, Allah, Allah. Dan apabila seorang tidak masuk pada nafsu mutmainnah, kan, maka zikirnya ialah lafaz hu. Dan Imam Allamah Khadimi radhiyallahu anhu berkata, wa'alam anna ismal jalalati huwa ismul azam. Ketahuilah bahawa sesungguhnya nama Allah ialah nama Allah yang teragung di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Kisai dan Imam Sya'abi dan beberapa ulama yang lain. Dan dia kata sesungguhnya tiada zikir di sisi mereka melainkan dengan lafaz Allah semata-mata, tanpa ditambah dengan apa-apa kalimat. Dan akhir sekali Imam Al-Khadimi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulillah, sebutlah nama Allah, thumma dharuhum fi khawdihim yal'abun. Dan Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu berkata, falismul mufrad, nama Allah iaitu Allah ialah sultanul asma, sultan kepada semua nama-nama Allah, ialah nama Allah yang teragung. Dan sentiasalah murid tadi menyebut lafaz Allah dengan lidahnya sehingga kan bergegar ke seluruh badannya, dan sehingga kan lafaz Allah tadi itu bercampur dengan darah dagingnya, dan sehingga kan nur daripada lafaz Allah tadi boleh masuk kepada zahir dan batinnya. Dan yang paling penting sekali dinyatakan oleh Imam Ibnu Ajibah, dia kata, wa'lam, ketahuilah, anna zikra ala anwa'in kasirah. Sesungguhnya zikir tadi ada pelbagai bentuk yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, seperti tahlil la ilaha illallah, wa takbirin lafaz Allahu akbar, wa tasbihin subhanallah, walhamdulillah alhamdulillah, wa hasbullah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hawqalah la hawla wa la quwwata illa billah, wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa likullin khasiyatun wa thamarah. Dan bagi setiap zikir-zikir tadi itu ada kurniaan khusus dan ada hasil yang akan dicapai. Jadi Imam Ibnu Ajibah kata, wa tajtami'u fi dzikril mufrad, kesemua zikir-zikir yang dah sebut tadi itu berhimpun kan di dalam zikir nama Allah yang satu, iaitu Allah, Allah, Allah. Dan apabila kita zikir sebut Allah, 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 maka tersirat di bawah lafaz Allah dari semua tahlil, takbir, tasbih, selawat kepada Nabi, haqalah dan seumpamanya. Dan Imam Ibnu Abidin kan radhiyallahu anhu, dia berkata juga, sesungguhnya nama Allah tadi di sisi Imam Abu Hanifah ialah Ismullahil Azam. Dan itu juga pendapat yang disokong oleh Imam Tahawi dan ramai dari kalangan ulama. Dan Imam Muhammad Anwar Shah bin Muazzam Shah Al-Kashmiri yang meninggal dunia pada tahun 1352 Hijrah, dalam kitab berkata, hadza yadullu ala anna Allah, Allah, Allah mufradun aidun zikrun. Maksud dia kata sesungguhnya lafaz Allah, Allah, Allah tanpa dicampur dengan apa-apa kalimat, kan itu semata-mata ialah zikir. Cuma dia kata perlu ditakdirkan mubtada atau khabar dan seumpama. Dan akhir sekali nas yang ada di sisi saya ini ialah yang diambil daripada Syekh Al-Syahid Mullah Said Ramadan Al-Buti radhiyallahu anhu. Dia berkata, ramai daripada manusia tadi mengkritik berzikir dengan lafaz Allah, kerana dia kata lafaz Allah tidak membawa makna. Apabila diulang Allah, Allah, Allah tadi kata tidak membentuk satu ayat yang lengkap, seperti apabila kita kata Allah Akbar, Allah Rahim dan seumpamanya. Jadi Imam Syekh Buti berkata, al-jawab anna zakira bismillahil mufrad innama yukhatibullah wahdahu. Syekh Buti berkata, apabila kita sebut lafaz Allah, 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 dia kata kita sebenarnya bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alimun bima fi nafsih, maha mengetahui dengan apa yang berada di dalam diri seseorang yang menyebut lafaz Allah. Muttali'un ala sariratihim, dan Allah memandang kepada batinnya. Jadi Syekh Buti berkata, fala yushtaratu fil khitabi ma'ahu ma yushtaratu fil khitabi ma'al bashar. Maka tak disyaratkan apabila kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala apa persyarat apabila seperti kita bercakap dengan manusia.
Maksudnya kalau kita bercakap dengan manusia, kita kena bercakap dengan jumlah yang lengkap, ada subjek, predikat dan seumpamanya agar manusia boleh faham. Tapi bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu kita buat ayat yang panjang-panjang. Memadai kita sebut lafaz Allah, Allah semata-mata. Dari itulah nas daripada ulama Islam. Maksudnya setiap kurun, daripada kurun yang awal sampai kepada hari ini, ulama Islam kekal mengatakan bahawa lafaz Allah, Allah tadi adalah satu zikir yang amat agung di dalam agama Islam. Jadi kesimpulan daripada nas-nas yang kita dah bincangkan tadi ialah, kesimpulan pertama yang dapat kita faham ialah masyru'iyatu zikri bismil mufrad. Maksudnya berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah tadi disyariatkan di dalam agama Islam liwurudin nas fihi, kerana ada nas pada lafaz Allah, Allah tersebut. Lepas tu kesimpulan kedua yang dapat kita buat ialah takrar bismillah ala arba'ati aqsam. Maksudnya apabila Nabi SAW, sahabat dan ulama mengulang lafaz Allah, 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 atau mengulang lafaz Rabbi, Rabbi seumpama ni, pengulangan tadi ada 4 makna. Maksudnya ada makna zikir, ada makna doa dan seumpama. Jadi sekiranya kita tadi tak menerima makna Allah, Allah dengan makna berzikir, maka kita kena menolak semua makna yang kita dah bincangkan tadi. Maksudnya Allah, Allah fi ashabi dengan makna tahzir pun kita kena tolak. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an dengan makna mohon melepaskan daripada bala bencana pun semua kita kena tolak. Jadi sekiranya ada 4 makna, maka tak sah sekiranya kita tolak satu saja daripada makna tersebut dan kita biarkan makna yang lain. Dan kesimpulan yang seterusnya ialah hendaklah kita memperbanyakkan dan membaca zikir Allah, Allah, Allah tersebut. Dan kerana dalam hadis Nabi kata tiada amalan yang lebih menyelamatkan manusia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala melebihi berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pada hari ini maksudnya tu bila kita tadi dituntut untuk berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah tadi, kan moga-moga Allah Taala mengurniakan makanan rohani kepada diri kita, dan dengan kurniaan tersebutlah kan orang yang berada di sekeliling kita tadi boleh menopang seperti anak, isteri dan seumpamanya. Dan kalau kita tengok dalam hadis kan, kalau Nabi sebut tadi Allah, Allah tu 2 kali. Jadi kalau kita sebut Allah, Allah 2 kali itu biasa. Kan Imam Nawawi mengulang sampai 4 kali. Allah, Allah, Allah 4 kali. Tapi kalau kita sebut Allah tadi banyak kali, kita sebut Allah, Allah, Allah 1000, 2000, 3000, orang yang tengok kita sebut lafaz Allah, Allah, Allah banyak kali tadi, memanglah orang akan kata dia ni gila. Kan kenapa diulang lafaz Allah tadi banyak-banyak kali? Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Imam Ahmad kan radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata aksiru zikrullah. Nabi SAW bersabda, adalah kamu tadi memperbanyakkan menyebut lafaz Allah, Allah, Allah hatta yaqulul munafiqun, sehingga orang munafik berkata innakum mura'un, sebenarnya kamu tadi orang yang menunjuk-nunjuk. Dan dalam riwayat yang lain dia kata aksiru zikrullah, perbanyakkanlah zikir Allah, Allah, Allah hatta yaqulu majnun, sehingga manusia berkata kamu dah gila dah kan kau sebut apa Allah banyak tadi. Dari itu ya keadaan kita di akhir zaman. Dan yang paling takut sekali yang kita baca daripada kalam Sayyidina Ali tadi, akhir zaman akan muncul satu golongan yang membunuh manusia yang menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Jadi itu beberapa kesimpulan yang dapat kita bincangkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita semua, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan amalan kan, dan akidah kita dalam sesuatu ibadat yang kita buat kan. Maksudnya ibadat yang kita buat tadi mestilah kita yakini, barulah ibadat tadi memberi kemanfaatan. Jadi salah satu tugas syaitan ialah mewaswaskan sesuatu amalan yang kita buat. Maksud mewaswaskan dengan mengatakan bahawa amalan tersebut tidak disyariatkan, ataupun amalan tersebut tidak mempunyai fadilat kan, ataupun amalan tersebut tidak mempunyai manfaat. Jadi apabila kita ada waswas dalam diri kita, maka pegangan kita kepada amalan tadi, kepercayaan kita kepada ibadat tadi tidak sempurna. Maka itu yang menyebabkan kita terhalang daripada sesuatu kemanfaatan. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan kan, zikir Allah, Allah tersebut yang sama ada di lidah ya, ataupun di dalam hati. Semoga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita, dan semoga Allah SWT memelihara umat Islam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.